Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassirni amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah ya Alim wa bika nasta'in. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma amma ba'd. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladhina hadahumullah. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita panjatkan syukur kepada Allah dengan limpah kurnia dan kasih sayang daripada Allah. Pada malam ni kita dapat bersama dalam kuliah Maghrib kitab Midrajul Fawatih. Pada hari ini kita dah sampai di muka surat yang ke-420, hadis yang ke-148/9, yang bertajuk mereka yang taat mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berjaya. Ati Allah wa ati Rasul. Taat Allah, taat Rasul. وبه قال عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجاء فأطاعه طائفة من قومي فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجا وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق متفق عليه. Yang bermaksud mafhumnya, Sayyidina Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perumpamaan aku dan perkara yang Allah Subhanahu wa taala mengutusku dengannya sama seperti seorang lelaki yang berada di luar dan pergi kepada satu kaum lalu berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku telah melihat satu angkatan tentera dengan mataku sendiri, dan sesungguhnya aku adalah Nadhirul Uryan, iaitu pemberi peringatan yang uryan ni maknanya tidak berpakaian. Nanti saya jelaskan apa maksud pemberi peringatan yang uryan. Makna uryan pada segi zahirnya tidak berpakaian, tapi dia ada maksud tertentu. Jadi kata Rasulullah, aku melihat satu angkatan tentera dengan mataku sendiri. Ini perumpamaan. Dan aku adalah nadhir, pemberi peringatan yang uryan. Selamatkanlah diri kamu, selamatkanlah diri kamu. Maka sebahagian manusia daripada kaum itu telah mempercayainya dan mengikuti, mentaatinya, ikut cakap dia. Mereka telah melarikan diri pada awal malam, pada waktu tengah malam mereka dah lari dah. Maka mereka telah pergi dengan tenang, mereka telah selamat. Sebahagian lagi daripada kaum itu mendustakan dan tidak mempercayainya, dan mereka telah bermalam sehingga subuh di tempat mereka, lalu musuh telah sampai di tempat mereka pada waktu subuh dan telah menyerang dan menghancurkan mereka, lalu mereka telah binasa. Demikianlah perumpamaan orang yang mempercayaiku dan mentaatiku.
mengikuti apa yang aku bawa. Dan begitulah juga perumpamaan orang yang memaksiatiku dan mendustakan perkara yang hak, agama yang aku bawa. Rajulun ata qauman bermakna lelaki yang datang daripada luar. Mungkin lelaki tersebut pergi keluar daripada kampung halaman, gembala kambing. Bila dia ada di luar, dari jauh lagi dia sudah nampak musuh yang datang, dan dengan segera dia telah kembali ke kampung tersebut dan memberi peringatan. Nadhir, Oryan. Nadhir, pemberi peringatan. Oryan makna dia yang tidak berpakaian, dalam keadaan getir. Maksud dia sehingga tidak sempat untuk berpakaian dengan sempurna, lalu terus berlari menuju ke tempat tinggi untuk memberitahu kaumnya. Ataupun makna majazi, memberi makna pemberitahuan dengan ikhlas, tidak menginginkan sebarang balasan daripada perkhabaran pemberitahuan itu bahawa musuh telah hampir tiba, sambil membuang pakaiannya menunjukkan ia begitu yakin bahawa musuh akan tiba. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini kalau kita baca daripada satu segi, kita nampak hadis ini adalah simple lah. Hadis ni simple dan mudah. Nabi SAW beri contoh satu orang lelaki, perumpamaan, diumpamakan dengan Rasulullah. Jadi persamaan lelaki tersebut dengan Rasulullah ialah lelaki itu datang daripada satu tempat yang orang tak tahu, dan dia memberitahu perkara yang orang tak nampak dan orang tak tahu. Jadi kaum tersebut, mereka ni ada sebahagian yang percaya, ada sebahagian yang tidak percaya. Kalau percaya dia akan ikut apa yang lelaki itu cakap. Mereka tak tahu, dia bergantung kepada orang yang nak beritahu tersebut. Kalau yang tak percaya, dia buat tak peduli dengan apa yang diberitahu, jadi dia buat dono je. Jadi esok dia kenalah akibat dia. Begitulah juga Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada kita, memberitahu kepada kita berita kabar gaib, perkara gaib, perkara yang tak nampak dengan mata kepala, perkara yang tak nampak selepas mati, perkara yang berlaku di akhirat, yang bawah pada bumi, iaitu cerita dalam kubur, dan atas daripada langit, cerita syurga, cerita neraka, cerita kebesaran Allah, keesaan Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, dan cerita benda yang atas pada langit, bawah daripada bumi. Ini yang Rasulullah bawa kepada kita. Bila kita tak percaya kepada Nabi, kita tidak beriman kepada Nabi, kita tidak akan mempedulikan apa sahaja perkara yang diberitahu oleh Rasulullah, maka kita tak pedulikan dosa dan pahala. Tetapi orang yang mempercayai, dia akan datang sifat takwa, beriman kepada Rasulullah, dia akan ikut apa yang digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada segi hukum syariat. Ini perumpamaan yang diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud dia, Nabi nak beritahu pada kita, kamu kalau tak nak percaya pada aku, tak nak beriman kepada aku, nanti kamu jadilah macam orang yang diserang ni. Kalau kamu percaya pada aku, kamu akan mendapat keuntungan dan akan dapat keselamatan, dan kamu akan bersyukur di atas perkara tersebut pada satu masa nanti. Jadi orang yang larikan diri pada malam tersebut, bila tengok penduduk kaum tu kena serang, maka dia akan rasa alhamdulillah, terima kasih sebab beritahu kami dah berjaya menyelamatkan diri kami. Jadi nadhirul uryan, ini adalah satu istilah
yang biasa digunakan oleh dalam bahasa Arab. Dan biasa digunakan dalam bahasa Arab, makna dia orang yang nak memberi peringatan dengan sungguh-sungguh, nak beri peringatan dengan sungguh-sungguh. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila datang kepada umat, Nabi mendakwahkan kepada umat bukan dakwah biasa-biasa, bukan ajak biasa-biasa, tapi sungguh-sungguh, berjuang, bersungguh-sungguh supaya orang beriman kepada Allah, sungguh-sungguh. Dan Rasulullah jumpa Abu Jahal tengah malam hujan lebat, sanggup jumpa berkali-kali, sanggup jumpa, dimarahi, sanggup jumpa lagi. Sebab apa? Nak ajak beriman, nak beritahu perkara ni sangat penting, sangat penting. Jadi istilah itu digunakan nadhirun uryan, pemberi peringatan yang uryan, tidak berpakaian. Salah satu daripada adat orang Arab ni, kalau dia nak beritahu satu Arab jahiliah, nak beritahu satu perkara yang sangat besar, satu perkara yang sangat penting, dia akan daki bukit, lepas tu dia akan tanggalkan pakaian dia. Dia akan tanggalkan pakaiannya atau tanggalkan jubah dia. Dia akan tanggalkan, nak beritahu, supaya nak tarik perhatian dan nak beritahu satu perkara yang penting. Itu satu tafsiran lah. Dan satu lagi tafsiran disebutkan di sini, pemberi peringatan tu dia ada di luar kota, di luar kawasan perkampungan. Lepas tu dia jaga kambing mungkin. Kadang-kadang bila duduk sorang-sorang jaga kambing, panas, dia tak pakai baju. Jadi dia nak jumpa orang, nak beritahu satu perkara yang penting sampai lupa, tak sempat nak pakai baju. Terus datang seluar dalam keadaan baju tak berpakaian, lalu pergi tempat tinggi beritahu kaum dia. Ataupun makna ikhlas, nak beritahu sungguh-sungguh tanpa menginginkan sebarang balasan daripada pemberitahuannya, kerana pemberitahuannya itu adalah betul-betul nak tolong orang. Begitulah juga sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kesemua nabi-nabi di dalam berdakwah, di dalam mengingatkan umatnya, kesemua nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam ni dia tidak minta ganjaran, tidak minta balasan daripada umatnya. Kalau umat yang cinta kasih kepada Nabi, dia nak hadiahkan Nabi, itu masalah lain. Tetapi Rasulullah tu sendiri, Nabi-Nabi, Rasul-Rasul sendiri, dia takkan minta daripada kaum ni di atas peringatan yang diberi. Bahkan dia diberi tekanan, disindir, dicaci maki, tapi dia meneruskan peringatan tersebut dengan penuh kasih sayang dan tanpa mengharapkan apa-apa balasan. Kerana nak beritahu di sini, Nabi-Nabi itu betul-betul ikhlas nak menyampaikan perkara yang betul-betul benar. Kalaulah wahyu itu tipu, takkanlah Nabi-Nabi, Rasul-Rasul yang memiliki akhlak yang tinggi nak sanggup buat macam tu. Mesti tak sanggup. Tapi sebab wahyu itu benar-benar berlaku kepada Nabi, kepada Rasul alaihi wassalatu wassalam, kepada Nabi dan kepada Rasul, sehingga kan perkara tersebut Rasul-Rasul dengan penuh ikhlas nak beritahu pada umat. Umat tak nak bagi apa-apa, tak kisah. Bahkan dicaci, dimaki, tak kisah, tetap nak beritahu juga kepada umat, nak sampaikan juga kepada umat. Inilah yang telah dikatakan, disebut di dalam banyak tempat di dalam Al-Quran. Qala ya qaumi i'budullah ma lakum min ilahin ghairu qul la as'alukum alaihi ajra. Wahai kaumku, aku tidak minta kepada kamu apa-apa balasan. Bila Nabi datang kepada kaum dia dakwah pada kaum dia tak nak percaya dengan dia, apa yang disampaikan, Nabi-Nabi, Rasul-Rasul kata, kami tak minta apa-apa pun dengan kamu, tak minta apa-apa balasan. In ajriya illa 'ala alladhi fatarani, in ajriya illa 'ala Allah, qul la as'alukum alaihi mala. Aku tak minta harta daripada kamu, tak minta duit daripada kamu. Ganjaran aku
ditanggung, diberi oleh Dia yang Allah Ta'ala yang menciptakan aku. Ganjaran aku tertanggung atas Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak minta apa-apa pun. Kamu lihat aku dicaci, disusahkan, diberi berbagai-bagai kesusahan, tapi aku tetap meneruskan dakwahku. Dan aku pun tak harap apa-apa kepada kamu. Aku tidak dibayar pun, tapi aku sanggup buat ini. Kenapa? Kerana keyakinan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, dan Nabi-Nabi dan Rasul benar-benar menerima wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan penuh ikhlas nak menyelamatkan umatnya daripada azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri, kalaulah kita baca kitab Sahih Al-Bukhari, kan, hadis yang pertama kitab Sahih Bukhari ini, tajuk bab yang pertama ialah tajuk Bada'ul Wahyi. Tajuk bab pertama dalam kitab Sahih Bukhari adalah bab Bada'ul Wahyi. Makna Bada'ul Wahyi itu adalah permulaan turunnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam bab Bada'ul Wahyi ini bukannya sahaja nak cerita bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam cara wahyu diturunkan kepada Nabi dengan beberapa cara, kan. Ada cara yang Nabi datang mimpi kepada Nabi, ada cara yang mana satu orang lelaki datang kepada Rasulullah membacakan ayat Quran. Lelaki itu ada malaikat. Ada cara yang mana diberikan ayat Quran tu di dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada cara yang mana datang satu bunyi macam bunyi loceng, kan, sehingga menggetarkan jiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita kata apa, waktu tu tak panas pun, tak ada hujan, tak ada panas pun, tetapi tiba-tiba gemerciknya peluh daripada kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan. Ada juga yang mana Nabi rasa sakit kepala, Nabi baring, kepalanya terasa berat, kan. Sayyidatuna Aisyah pernah meriba kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, tiba-tiba turun wahyu. Kata Aisyah, kepala Rasulullah tu berat macam nak patah tulang pahaku. Berat. Wahyu tu berat macam nak patah tulang paha punya. Berat macam mana? Jadi kalau dah berat macam nak patah tulang paha tu, itu bukan berat manusia lah tu, kan. Asal kepala dia letak atas riba, tapi punya sakit, beratnya wahyu tu. Ada kalanya Rasulullah terima wahyu ketika dia duduk di atas unta. Unta tu rasa berat, menggeletar kaki sampai terduduk pula. Jadi para sahabat Nabi, orang yang beruntung kerana dia dapat melihat depan mata dia bagaimana benar-benar wahyu itu diturunkan kepada Nabi, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan wahyu yang pertama yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam beruzlah, mengasingkan diri daripada masyarakat Arab jahiliyah. Rasulullah telah melihat Arab jahiliyah ni, mereka ni telah melakukan banyak kerusakan. Mereka telah menindas orang yang lemah. Mereka bermusuhan sesama sendiri. Kadang-kadang mereka ni bermusuhan sampai 7 keturunan, kan. Bila mereka berjudi, mereka bunuh orang perempuan hidup-hidup, nak teka apa kandungan lelaki ke perempuan. Mereka kalahkan musuh, mereka minum arak darah tengkorak musuh ni. Jadi perkara-perkara ni Rasulullah tak boleh terima berlaku dalam masyarakat jahiliah. Jadi Nabi telah mengasingkan diri daripada perangai semua ni, telah duduk di satu tempat, mengasingkan diri, beruzlah untuk mengenal siapakah pencipta, apakah maksud daripada hidup ini, apa yang
Siapa yang menciptakan kita? Siapa yang dikehendaki daripada kehidupan ini? Dan tuan-tuan, dan wahyu itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah 3 tahun berturut-turut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beruzlah sepanjang bulan Ramadan. Ramadan pertama, Ramadan kedua, Ramadan ketiga. Masuk Ramadan ketiga tu, pada malam 17 Ramadan, pada waktu tu datanglah wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila turun wahyu kepada Nabi, tuan-tuan, Rasulullah rasa sangat takutlah. Ingat entah hantu ke jin ke apa ke siapa, mereka datang peluk, suruh baca Iqra. Rasulullah kata, "Ma'an Nabi Qura'in, aku tak boleh baca." Datang peluk kuat-kuat, suruh baca Iqra. Tak boleh baca, peluk lagi kuat-kuat, Iqra. Rasulullah menggeletar, takut, balik ke rumah. Ya Allah, tuan-tuan, kalau kita dah naik Jabal Nur, tinggi dia, ya Allah, tinggi dia, curam sungguh. Kita kalau nak pergi naik ni pun, ya Allah, ada tangga pun curam, dekat 1 jam daripada bawah sampai ke atas. Itu daripada kaki bukit sampai ke atas. Daripada Mekah sampai ke kaki bukit tu dekat 4 batu, 3-4 batu tu, dalam 5-6 kilo kat tu. Bagaimana Rasulullah berjalan kaki datang, naik sampai ke atas, dan duduk di satu tempat yang terpencil, yang tersembunyi, ingat pada Tuhan, ingat kepada Allah. Dan perkara itu datang kepada Nabi. Sebab tu bila Rasulullah balik, Rasulullah cerita pada isterinya Khadijah. Dan Khadijah pula beritahu pada bapa saudaranya Waraqah bin Nawfal. Waraqah ni, dia telah panggil jumpa Rasulullah dengan Khadijah sekali, dan dialah yang beritahu, "Ya Muhammad, kamu telah, apa yang datang kepada kamu yang namus, iaitu malaikat Jibril, yang sama seperti mana telah datang kepada Musa alaihissalam, pada nabi-nabi yang terdahulu." Kan? Waraqah ni dia satu orang ahli kitab, orang alim lah dalam kitab Injil, umat Nabi Allah Nasrani, agama Nasrani. Dia tahu apa sahaja peristiwa yang disebut dalam kitab Injil berkenaan dengan Nabi akhir zaman, dan apa yang diberitahu oleh Nabi terdahulu berkenaan dengan Nabi akhir zaman. Waraqah masa tu buta dan tua dan sangat uzur. Tak lama lepas tu dia meninggal dunia. Dia beritahu, "Kalau aku sihat kuat, aku akan bersama dengan kamu. Aku akan duduk dengan kamu. Aku akan berjuang bersama kamu. Tapi aku dah tak daya." Rasulullah tanya, "Kenapa?" "Kamu akan diusir. Kamu akan menghadapi ujian yang berat. Kamu akan menghadapi satu, Allahu Akbar, satu perkara yang berat dalam hidup kamu, sehingga kamu diusir." Jadi Waraqah beritahu dah pada Nabi, dan Nabi pun dah tahu dia akan berhijrah, akan diusir, tak boleh, akan dihina, dicaci, dimaki, akan diugut, akan diberi berbagai-bagai cubaan dan berbagai-bagai ujian. Dan perkara ini telah diberitahu pada Nabi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masa zaman jahiliah, Rasulullah ni adalah satu orang yang mana tak pernah kacau orang, tak pernah menyusahkan orang, sangat amanah. Digelar Al-Amin. Ni siapa dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam digelar Al-Amin. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, cuba kita bayangkan macam mana Nabi SAW yang digelar Al-Amin tak pernah menyusahkan orang, tak pernah ganggu orang,
tak pernah kacau orang, tak pernah. Tapi tiba-tiba Nabi diberi tanggungjawab yang sangat besar untuk menyampaikan amanah yang sangat besar, untuk menyampaikan perkara yang besar kepada umat. Jadi satu perkara yang sangat berat untuk ditanggung. Memang tak dinafikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada permulaan menerima wahyu, Nabi sendiri memang rasa berat. Sehingga ada riwayat kata Rasulullah panjat balik bukit yang tinggi. Tidak dijelaskan bukit apa, mungkin Jabal Sur, Jabal Nur jugalah. Supaya Nabi tak naik sampai ke atas, jatuh ke apa ke, kan, meninggal dunia, orang tak ingat apa-apa dah. Sebab memikirkan tanggungjawab yang besar yang sangat berat ni. Tapi bila Nabi naik, malaikat Jibril datang lagi kepada Nabi, peluk Rasulullah. Ya Muhammad, anta Rasulullah, kamu adalah Rasulullah, kamu terima amanah ini. Dan Rasulullah pada masa itu dia telah melihat malaikat Jibril dengan rupa bentuk yang asal, dan jarak dia dengan malaikat Jibril sangat dekat. Fakana qaba qausaini aw adna. Dalam Quran kata jaraknya sangat dekat, sehingga jarak lebih kurang 2 busar panah ataupun lebih dekat lagi. 1 busar sedepa, 2 depa dekat. Rasulullah tengok ke ufuk langit, nampak malaikat Jibril sampai ke langit ke-7. Kanan, kiri, atas, bawah, semua malaikat Jibril penuh bagi tahu perkara tersebut. Jadi selepas itulah kehidupan Nabi SAW telah berubah 360 darjah, terus melakukan dakwah. Bermula daripada kaum keluarga yang terdekat, sahabat-sahabat yang terdekat, jiran-jiran yang terdekat, secara sembunyi-sembunyi mula-mula. Kenapa sembunyi-sembunyi? Orang tak suka, orang akan marah. Nak buat satu benda yang besar, ingat senang, sembunyi-sembunyi. Tapi lambat laun semua orang tahu. Orang Mekah semua tahu. Bila orang tahu, orang mengata macam-macam, caci maki semua. Jadi tuan-tuan, kalau kita fikir kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sanggup hadap semua kesusahan ini, sanggup hadap semua susah payah yang orang kata tak ada siapa sanggup, kan? Kerja paling buat berat ni kerja dakwah, nak ajak orang. Dakwah ni apa? Dakwah ni kita pergi jumpa orang yang tak mau. Yang tu dakwah, yang tu berat sebenarnya. Dan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat itulah, jumpa orang yang tak mau, jumpa, pujuk, rayu, diperli, dicaci maki, sabar. Tapi itulah yang akan datangkan islah. Islah ni nak baiki jiwa kita, nak baiki sahsiah. Itulah yang Nabi buat. Sebab tu kadang-kadang dakwah ni perlu kita belajar dan latih, kan? Jumpa, bercakap, tak banyak, sikit pun jadilah. Ataupun kita bersama-sama dengan orang yang dapat berjumpa, kan? Sebab dakwah sebenarnya jumpa orang, kan? Itulah yang asal, yang mula-mula Rasulullah buat. Kalau cakap macam saya ni di masjid ni, orang yang nak, tuan-tuan semua dah datang masjid, alhamdulillah. Kita ajak, tak ajak pun semua mari masjid dah, alhamdulillah. Tapi yang tak pernah mari masjid, kan, lagi ramai. Jadi ini yang Rasulullah buat, nak hadap jumpa orang. Kalau Nabi tak jumpa orang, agak-agaknya orang nak beriman tak kepada Nabi? Agak-agak orang nak beriman tak kepada Rasulullah? Orang nak masuk Islam tak kalau Nabi tak ajar? Maknanya Rasulullah ni mengajar. Dia mengajar, jumpa, mengajar, pujuk, rayu. Diberi berbagai-bagai kesusahan, Nabi sabar.
Ini besar tuan-tuan, kerja besar, satu tugas yang sangat berat dan sangat besar. Ya Rasulullah buat ini lah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita boleh tak kita bayangkan satu orang yang mana tak pernah menyusahkan orang, buat perkara yang orang tak suka, tiba-tiba buat perkara tersebut dengan sungguh-sungguh pula tu. Oleh kerana tu kita wajib yakin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar, betul-betul, real, betul-betul, benar-benar menerima wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Rasulullah SAW sanggup hadap semua kesusahan untuk berdakwah ni. Bila kita meyakini, kita yakin yang Nabi SAW itu benar-benar menerima wahyu daripada Allah, menerima perintah daripada Allah. Kalau kita yakin perkara ni, makna dia setiap apa yang Nabi bagi tahu, kita kena yakin sungguh-sungguh. Nabi beritahu adanya akhirat, kita kena yakin sungguh-sungguh perkara tu memang wujud. Adanya azab kubur memang wujud. Hari ni kenapa masalah berlaku, masalah umat? Orang tak semayang, orang minum arak, berjudi, buat berbagai-bagai kerosakan, buat zalim kat orang, buat naya ke orang, makan harta anak yatim, makan benda yang haram, segala benda. Kenapa? Sebab dia tak yakin adanya akhirat pula. Rasa ingat boleh selamat kot, akhirat tak wujud kot, dah mati-mati tak ada apa dah. Padahal ada lagi perhitungan, tak habis lagi perhitungan yang besar dekat akhirat nanti. Sekecil-kecilnya akan dikira, buat baik sekecil-kecilnya akan diperlihatkan, buat jahat sekecil-kecilnya akan dikira, diperkirakan, diperlihatkan. Jadi ini asas iman yang Nabi SAW bawa kepada umat. Kalau asas iman ni wujud dalam diri seluruh umat, insya-Allah tuan-tuan, selesai masalah umat ni, selesai. Bila asas akidah ni ada, masalah orang tak semayang, masalah orang berjudi, berzina, minum arak, berbagai-bagai kerosakan ni, masalah orang membunuh, apa semua ni, selesai bila iman tu sempurna. Yakin adanya akhirat, yakin pada Allah, yakin dengan perintah Allah, yakin. Bermulanya apa? Daripada kita meyakini bada'ul wahyi itu. Sebab itu kitab Sahih Bukhari, kitab Imam Bukhari, kitab hadis yang paling sahih, yang kata ulama dikatakan ashahul kutub ba'da kitabillah, kitab yang paling sahih selepas Al-Quran, Sahih Bukhari. Bab pertama Imam Bukhari bawa bada'ul wahyi, bermulanya turun wahyu, kisah-kisah bagaimana bermulanya turun wahyu kepada Nabi. Nak beritahu sebab turunnya wahyu itulah kehidupan Nabi 360 darjah tu berubah. Kehidupan Nabi sanggup buat apa sahaja nak sampaikan perkara yang benar kepada umat, walaupun ditentang. Sebab apa? Wahyu itu benar-benar Rasulullah rasa dan Nabi betul-betul terima. Jadi itulah kisah yang Nabi tahu dalam hadis ni, yang Rasulullah jelaskan kepada kita. Perumpamaan aku macam orang yang datang kepada satu kaum. Bila datang kepada satu kaum, beritahu satu perkara yang kaum tu tak tahu. Apa? Ni ada tentera nak datang serang kamu ni, cepat ni, baju pun tak sempat pakai, nak beritahu betul-betul, sungguh-sungguh, tolonglah. Sebahagian tak percaya, mengarutlah kau ni. Sebahagian ni, betul ke? Betul, percaya. Yang percaya tu, jom malam ni kita kena jalan, cepat-cepat siap terus jalan. Yang tak percaya tu buat tak tahu, esok pagi kena serang tu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, hidup kita sekali, kehidupan kita sekali.
Dah mati kita tak boleh nak undur balik. Masa yang dah berlalu tidak akan datang kembali. Jadi masa yang dah berlalu, walaupun 1 jam, walaupun 1 saat, walaupun 1 minit, dia takkan boleh undur. Tak boleh undur dah. Kan? Dalam bahasa Arab dia suka kata apa? Laita syababu ya'udu yauman. Pepatah Arab lah, nak beritahu satu perkara yang mustahil. Mustahil. Digunakan perkataan laita. Laita ni makna dia satu harapan yang mustahil berlaku. Harapan yang mustahil berlaku, maka digunakan laita. Terjemahan kita kata alangkah baiknya asyabab ya'udu yauman. Muda tu ulang balik. Umur dah tua dah, alangkah baiknya kanak-kanak tu datang dapat kembali balik jadi kanak-kanak. Boleh tak boleh? Harapan boleh lah, alangkah baiknya harap. Tapi sampai bila tak berlaku dah, tak dapat ulang lah. Kalau dah mati macam tu, bila menyesal akhirat nanti, alangkah baiknya aku dapat hidup balik. Alangkah baiknya dapat ulang balik, dapat buat baik. Tak boleh dah. Dan orang kafir bila di akhirat nanti, laita ya laitani kuntu turaba. Alangkah baiknya kalau aku jadi tanah. Tak jadi manusia, aku jadi tanah. Alangkah baiknya. Jadi tuan-tuan, hadis ni adalah hadis yang penting bab iman, berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Poin besar ni. Okey. Hadis yang seterusnya 149, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathali kamathali rajulin istawqada nara falamma adaa'at ma hawlaha ja'ala al-farashu wa hadhihi ad-dawab allati taqa'u fi an-nar yaqa'na fiha wa ja'ala yahjuzuhunna wa yaghlibanahum wa yataqahhamna fiha fa ana akhidun bihujazikum anin nari wa antum taqahhamuna fiha. Hadhihi riwayatul Bukhari wa li Muslim nahwaha wa qala fi akhiriha wa qala fadhalika mathali wa mathalukum ana akhidun bihujazikum anin nar halumma alin nar fataglibuni taqahhamuna fiha. Muttafaqun alaih. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan aku adalah seperti satu orang lelaki yang menyalakan api. Apabila api menerangi sekelilingnya, mulalah serangga dipanggil kelkatu mencari cahaya. Cahaya api tersebut. Kalau musim hujan, kadang-kadang ada kekatu datang, buka lampu dia kerumun kata. Macam itulah. Nyalakan apa? Cahaya. Itu binatang serangga kekatu ni datang. Dan kadang-kadang kekatu ni jatuh ke dalam api, maka lelaki tersebut halang kekatu tu nak selamatkan dia. Dan kekatu tu kadang-kadang dia mengatasi kemampuan lelaki itu sebut. Lelaki itu baik nak selamatkan kekatu, tapi tak berjaya sebab kekatu tu banyak sangat, semua nak tuju ke api. Maka kekatu itu semua masuk ke dalam api, rentung dan terbakar dalam api. Jadi perumpamaan aku, kata Rasulullah, aku ni seumpama lelaki tersebut memegang pinggang kamu untuk menghalang kamu daripada api, dan kamu pula bersegera menuju kepada api yang secara membuta tuli.
Ini ialah dalam riwayat Imam Bukhari. Riwayat Imam Muslim juga hadis seperti ini. Beliau meriwayatkan pada akhirnya, demikian perumpamaanku dengan kamu, aku memegang pinggang kamu daripada memasuki api. Jauhilah api itu, jauhilah api itu, kamu telah mengatasi aku, mengatasi kemampuan aku, dan kamu telah terbakar di dalamnya. Ini perumpamaan yang Nabi beritahu antara Rasulullah dan umat. Umat ini kalaulah dibiarkan, tidak ditarbiyah, tidak diberi dakwah, maka umat ni akan hidup ikut hawa nafsu. Semua hidup ikut suka hati. Semua akan langgar perintah Allah, tidak memperdulikan halal haram. Orang kata apa nak buat suka hati. Suka hati, apa nak buat. Tapi Nabi ibaratkan, aku ni macam lelaki yang nak selamatkan tu, tapi tak semua aku sempat, tak dapat selamatkan semua. Pasal apa? Kamu ni ramai, semua berkumur nak pergi ke situ, padahal tu bahaya. Aku ni macam kamu nak pergi menuju ke neraka, aku pegang tali pinggang kamu ni, tak nak bagi seorang-seorang nak pegang, tapi tak lepas. Kuat bergonta. Macam itulah manusia ni. Bergonta-gonta nak ikut hawa nafsu, buat benda yang haram. Nabi melarang, tak bagi buat. Ini dosa, ini tak boleh, ini akan datang azab Allah, kan? Tapi manusia je tak nampak azab Allah Ta'ala tu, dia tak boleh. Jadi memegang pinggang, Nabi kata memegang pinggang. Kalau pegang kepala, maka kaki akan masuk. Kalau pegang kaki, kepala masuk api tu. Jadi Nabi kata pegang tengah-tengah badan, pegang pinggang, pegang tali pinggang. Maka bila pegang pinggang di tengah-tengah, maka insya-Allah selamat. Maksudnya Nabi pegang kita ni sungguh-sungguh nak selamatkan kita. Inilah kita kata jazbah atau semangat berdakwah untuk menyelamatkan semua orang. Daripada hadis ni kita nampak niat Rasulullah. Niat Rasulullah SAW adalah nak menyelamatkan semua umat Nabi daripada api neraka. Tidak sanggup melihat manusia dibakar dalam api neraka, apatah lagi kalau masuk neraka selama-lamanya. Contoh mudah, satu orang meninggalkan solat, dia akan dimasukkan ke dalam neraka selama satu hukum. Satu hukum tu adalah 80 tahun akhirat, yang mana satu tahun tu 360 hari, dan satu hari akhirat bersamaan dengan 1000 tahun dunia. Berat dosa tinggal solat, tuan-tuan. Kalau satu orang tu mati dalam keadaan tidak bertaubat kepada Allah. Lepas tu kata ulama, kalau siapa ada tinggal solat, taubat sungguh-sungguh dengan Allah, taubat sungguh-sungguh dengan Allah, menangislah depan Allah, taubat sungguh-sungguh, qada balik solat dia. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari daripada hari-hari azab di sisi Tuhanmu adalah menyamai 1000 tahun daripada hari yang kamu hidup. Bermakna jika setahun 360 hari didarab dengan 80 tahun, maka akan menjadi 28.800 hari akhirat. Kalau kita darab dengan 1000 tahun dunia, maka akan menjadi 28.800.000. 28.800.000 tahun. Itu jika satu waktu solat. Tinggal satu waktu solat dengan sengaja. Berapa lama masuk neraka? 28.800.000 tahun. Tuan-tuan, sanggup ke tidak? Letak tangan atas api seminit pun tak tahan. Ini bukan tangan, seluruh kena bakar 70 kali lagi panas. 28.800.000 tahun. Setiap kali kulit terbakar, hangus, kullama nadijat badannahum julu, kullama setiap kali api badan kulit terbakar, badannahum julu dan ghairaha liyadhuqul azab, kami tukarkan dengan kulit yang baru untuk merasakan azab.
Jadi maknanya kalau kita nak kira dengan tahun dunia, 144 juta tahun dunia. Jadi mengikut fakta daripada JAKIM yang dibuat kajian beberapa tahun dulu, Jabatan Agama Islam Malaysia, orang yang tidak sembahyang di Malaysia ni orang Islam, orang Islam ialah 83% pada 15 tahun lepas. Makna dia 80%, lebih 80% umat Islam tidak tunaikan solat. Na'udzubillah tuan-tuan. 15 tahun lepas. Dengan usaha dakwah kita nak mengurangkan jumlah ni. Daripada 83 jadi 80, jadi 75, jadi 70, turun ke 50, sampailah kepada 40, 30, 20, 10, 5, 1% dan 0.00001% dan ke arah semua orang Islam tunaikan solat. 15 tahun lepas, kajian JAKIM kata 83% umat Islam tak solat. Maka asal dakwah ialah fikir dan risau mengenai keadaan umat supaya dapat selamat daripada azab Allah. Ini yang Nabi buat. Oleh itu, satu usaha yang begitu kuat memerlukan tenaga, wang ringgit, masa untuk selamatkan seluruh umat. Itulah sifat Nabi, daimul fikr, mutawasilul ahzan. Ini dijelaskan dalam Syama'il Muhammadi, kitab Syama'il Muhammadi. Depan sekali menjelaskan sifat Nabi itu macam mana. Daimul fikr, mutawasilul ahzan, berfikir yang berpanjangan dan sentiasa berada dalam keadaan kesedihan atas umat. Fikir berterusan dan risau berpanjangan. Ini kefiat hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita nak kenal macam mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, macam mana keadaan hidup Nabi, kita nak tahu macam mana Nabi itu macam mana. Itulah sahabat sifatkan Rasulullah ni. Sifat Rasulullah ini risau kepada umat, sayang kepada umat, risau kepada umat, tak nak orang tak masuk Islam, tak nak orang tak solat, tak nak orang tolak hukum Allah, nak semua terima hukum Allah. Orang buat apa sahaja atas peribadi Nabi, Nabi boleh terima, boleh sabar, boleh maafkan. Tapi nakkan beriman pada Allah, percaya kepada Allah, marilah tunaikan solat. Dan Nabi tidak minta apa-apa daripada umat. Qul la as'alukum alaihi ajra in ajriya illa 'ala Allah. Ini usaha semua Nabi. Berusaha payah dan ganjaran itu minta pada Allah. Allahu Akbar. Kata tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalaulah kita hari ini tidak yakin lagi dengan Rasulullah, orang Islam tak yakin lagi dengan Rasulullah, siapa lagi nak percaya kepada Rasulullah? Jadi ramai orang tak mendirikan solat, terutamanya semasa musafir. Kita perlu fikir perkara ni. Semangat jazbah dakwah Nabi untuk menyelamatkan seluruh umat daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Inilah perlu ada pada diri semua orang Islam. Selamatkan diri kita, selamatkan keluarga kita, masyarakat, jiran semua, bagaimana semua orang dapat taat perintah Allah, melaksanakan kefarduan Allah Subhanahu wa taala. Itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, waktu isyak pun dah masuk, kita akan berhenti kuliah kita. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi